Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis awani. Salam Hari Malaysia, dan ketika kita berbicara dalam analisis awani pada malam ini, perayaan menyambut Hari Malaysia sedang berlangsung di Miri, Sarawak. Dan apa maknanya Hari Malaysia? Kalau kita tanya orang di luar ataupun anda semua di luar sana, apa maksud, apa yang anda boleh ertikan dengan Hari Malaysia? Kalau 100 orang saya temu bual, pastinya ada 100 jawapan. Mungkin berbeza, tetapi saya rasa soalan jawapan itu bukan menjadi masalah. Tapi apa yang lebih penting adalah natijah jawapan tersebut adalah kita menghargai kewujudan sebuah negara bangsa pada 16 September 1963 ini. Persekutuan Tanah Melayu ataupun Melaya pada ketika itu tidak akan wujudnya Malaysia tanpa bergabungnya Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Jadi untuk kita lihat bagaimana kita menguruskan perbezaan ini dan juga lebih banyakkan persamaan, bersama saya pada malam ini sekali lagi saya ungkapkan Dr. Jenri Amir, pensyarah Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sarawak, yang akan saya temu bual melalui Skype ataupun telefon sebentar nanti. Di sebelah kanan saya sudah bersedia tadi bersama rakan saya Zulfitri Yusof, anak muda Muhammad Amirin Arsyad. Selamat datang Amirin, Presiden Student Integration of Kenyalang ataupun SITOK UiTM Shah Alam, sekarang berada di Shah Alam di Kuala Lumpur. Dan di talian nanti kita akan bersama seorang lagi aktivis yang banyak memberi ataupun pandangan-pandangan tertentu tentang hal Sabah dan Sarawak dan juga federalisme, Saudara Zainal Ajmain, Fellow Penyelidik Utama Unit Remote Sensing dan juga GIS Fakulti Seni dan juga Kemanusiaan dan juga Warisan Universiti Malaysia Sabah, yang akan saya temu bual melalui telefon. Mungkin saya mulakan dengan Dr. Jenri. Selamat Hari Malaysia, Dr. Jenri. Selamat Hari Malaysia, Tuan Haji. Sama kita sambung perbincangan semalam yang tak sempat kita habiskan, Dr. Jenri. Tetapi pastinya topik berkenaan dengan Hari Malaysia tidak akan habis kalau kita bincangkan sampai bila-bila. Tetapi saya ingin melihat ke hadapan dalam kita menguruskan pembentukan Malaysia selepas 51 tahun. Saya rasa orang Sabah dan Sarawak pastinya setuju bahawa banyak kemajuan, banyak pembangunan, banyak kejayaan sudah dicapai, biarpun pelbagai lagi kelemahan yang masih ada, tetapi itu bukan sebagai satu alasan untuk menidakkan pembentukan Malaysia ini adalah lebih baik untuk rakyat Sabah dan Sarawak berbanding kalau mereka memilih sama ada bergabung dengan Filipina ataupun bergabung dengan Indonesia ketika itu, Dr. Jenri. Ya, itu suatu yang pasti, Tuan Haji. Tidak ada sesiapa pun dapat menafikan bahawa sejak 51 tahun lalu, sejak kita menubuhkan Malaysia bersama-sama untuk melakarkan masa depan, banyak kemajuan, pembangunan, pertumbuhan dari pelbagai segi, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesihatan dan pun apa saja. Ya. Walaupun tidak dapat dinafikan juga bahawa masih ada ruang-ruang yang kelemahan-kelemahan di sana sini, tetapi itu adalah suatu yang normal. Rom itu tidak dibina dalam satu hari. Ya. Untuk melakarkan sebuah negara idaman yang maju dalam semua segi, apatah lagi kita nak menuju ke wawasan 2020 dan menggapai transformasi, matlamat transformasi yang telah digagaskan oleh Perdana Menteri, menuntut masa. Tetapi yang penting sekarang, segala anasia yang cuba melemahkan, menghakiskan kesepaduan, kemantapan sebuah negara Malaysia yang utuh, yang ampuh, saya fikir harus disekat, dibendung, supaya kita dapat merealisasikan segala matlamat sasaran telah diimpikan oleh para pejuang penubuhan Malaysia 51 tahun yang lalu, termasuk Datuk Pandak Abang Haji Mustafa Harun dan Tun Abang Haji Openg. Dan menjadi beban tugas dan tanggungjawab para pemimpin muda, generasi muda pada hari ini melalui pelbagai kemahiran, ilmu dan sebagainya untuk mesti kita sentiasa berada di atas landasan yang betul. Okey. Dr. Jenri, untuk melihat ke hadapan, pastinya juga kita sering melihat pembentukan Malaysia dan juga jatuh bangunnya negara bangsa ini dari aspek politik, tetapi kita tidak sedar sebenarnya dari aspek sosial dan aspek antara manusia dan juga manusia Sabah dan juga Sarawak termasuk di Semenanjung ini boleh melakukan peranan yang tersendiri, iaitu pergerakan civil society dan seumpama dengannya, kerana kita tahu rakyat yang berbagai kaum, pelbagai etnik, apatah lagi di Sarawak, apatah lagi di Sabah, yang lebih daripada
kepada 100 etnik itu menjadi kekuatan, tetapi kita gagal untuk ataupun kita belum kuat untuk mempromotkan ataupun mengangkat kekuatan ini dari aspek bagaimana kita menguruskan kekuatan ini untuk mempromosikan Malaysia sebagai satu negara yang mempunyai kekuatan pelbagai bahasa, etnik, makanan, sosio budaya dan sebagainya. Ya, kalau Indonesia ada falsafahnya Bhinneka Tunggal Ika, Malaysia harus menjunjung tinggi falsafah dan prinsip kesatuan dalam kepelbagaian. Dan di Malaysia ini sendiri kita juga akui bahawa terdapat lebih 80 etnik atau suku kaum. Dan kepelbagaian ataupun perbezaan ini tidak harus melemahkan kita. Ini harus kita raihkan. Kita harus menerima hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang pelbagai dari kaumnya, dari agama, dari budaya dan kepercayaannya. Dan ini harus kita mantapkan. Dalam konteks ini, saya percaya hubungan, bukan saja hubungan di peringkat akar umbi dan juga di peringkat atasan NGO dan sebagainya, tapi saya fikir sudah sampailah masanya untuk kita menerapkan, mengikiskan segala unsur negatif seperti stereotyping, prasangka, bias dan seumpamanya. Baliknya kita harus mengukuhkan soal asimilasi, akulturasi dan juga hal-hal berkaitan dengan kesepaduan sosial, dan yang jauh lebih penting ialah bagaimana kita dapat merapatkan jurang antara Sabah dan Sarawak, antara generasi muda dan generasi tua ini supaya perfahaman dapat kita mantapkan, perkukuhkan dan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri tadi, perpaduanlah sebenarnya yang memungkinkan kita dapat bergerak ke hadapan. Kestabilan sosiopolitik lah yang memungkinkan kita dapat mencapai impian kita dari semua segi, khususnya memungkinkan negara kita ini mencapai kemajuan dari segi ekonomi dan matlamat transformasi yang diidam-idamkan oleh kerajaan. Okey, itu saya nak tanyakan kepada anak muda ni, Dr. Jamri, Saudara Amirin. Yes, berasal dari Kuching, pastinya orang Sarawak caranya berbeza. Saya seringkali ke Sabah dan Sarawak dan saya suka interaksi antara etnik, dan saya rasa orang Sarawak tiada masalah berkaitan dengan agama. Mungkin pengalaman ketika dibesarkan, ketika di sekolah, dan sensitiviti terhadap aku orang Melana misalnya, kamu orang Iban, itu bukan masalah, tetapi kami adalah orang Sarawak. Macam saya sendirilah kan, saya mendapat pendidikan awal dekat Mission School. So nama sekolah saya ada St. Thomas School. So dia ada sekolah, orang kata bantuan setengah daripada kerajaan, setengah lagi daripada pihak gereja. Tapi apa yang saya nampak kat situ, tiada masalah untuk kita bergaul. Tapi dia lebih membuka peluang. Peluang untuk pelajar, mana kita didik dia daripada awal untuk menghormati satu sama lain. Sebab menghargai satu sama lain, menghargai apa yang diorang ada, budaya mereka, agama mereka. Itu tak ada masalah langsung. Dan diterjemahkan apabila berada di luar juga, ya? Ya, memang bila kita terjemahkan, kita memupuk perpaduan sebenarnya. Biarlah kalau kita nak memupuk sesuatu perkara tu kan, kita kena mulakan mulakan daripada kecil. Dan apabila dia berkembang, dia kan ada kesedaran dia sendiri, dan dia menghargai apa yang nilai-nilai kesefahaman, nilai harmoni itu sendiri. Okey, kita lihat yang pertama. Saya masih ingat saudara Amir, apabila berada di Kuching, apabila masuk kopitiam tu, dalam kopitiam tu ada masakan Cina, masakan Iban dan juga masakan Melayu. Dan masakan Melayu ada makcik yang menjual nasi campur, dan beliau tak ada masalah, dan orang Melayu, Melanau, orang Islam berada dalam kopitiam tersebut tiada masalah. Tiada rasa geli-geleman, orang kata pun sensitif dengan adanya masakan lain, masakan Cina dan Iban dalam kopitiam tersebut. Dan mereka berborak, orang kata pun sampai saya rasa itu suasananya tiada di semenanjung Malaysia, dan itu perlu kita angkat kekuatan dari Sabah dan juga Sarawak. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Salam Hari Malaysia, kita masih membincangkan bergerak ke hadapan semangat Persekutuan Malaysia ini. Mungkin sudah bersedia di Thailand Saudara Zainal Ajmain, Fellow Penyelidik Utama Fakulti Seni Kemanusiaan dan juga Warisan Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Cik Zainal.
Waalaikumsalam. Lama kita tidak berbicara, Cik Zainal. Ya. Okey, Cik Zainal. So, atas semangat Hari Malaysia dan kita pastinya ingin meraihkan ketibaan Hari Malaysia dan negara sudah mengiktiraf sebahagian daripada cuti umum bagi semua rakyat Malaysia. Dan kita bergerak ke hadapan. Tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu meraihkan, kita perlu mengakui sebahagian daripada perkara-perkara yang kita sudah persetujui. Sama ada ketika pembentukan Malaysia 1963 lalu, ada polisi-polisi tertentu yang mungkin melambatkan proses kemajuan, pembangunan dan sebagainya. Mungkin perkara yang bagaimana saudara Zainal melihat perlu ada political will dalam konteks kita mengiktiraf kewujudan Malaysia ini? Okey. Bagi saya melihat bukan saja daripada political will. Tadi kita berbincang berkenaan dengan politik, ya. Ya. Tetapi saya lebih suka menarik perhatian kepada perlembagaan itu sendiri. Kalau kita lihat daripada perlembagaan Malaysia, kita namakan dia perlembagaan Malaysia, persekutuan itu dinamai Malaysia. Ya. Dan artikel 1.2 mengatakan negeri-negeri persekutuan itu terdiri daripada Johor, Kedah, sebagainya, termasuk Sabah dan Sarawak. Ya. Namun, apabila kita pergi kepada artikel 160, peringkat tafsirannya, kita dapati bahawa persekutuan itu artinya persekutuan yang ditubuhkan di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Nah, kita bentuk Malaysia ini melalui Perjanjian Malaysia tahun 1963. Ya. Bukan tahun 1957. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, okey, sekarang kita sepatutnya meraihkan Hari Malaysia ni, sepatutnya kita sudah mengubah perlembagaan Malaysia itu sendiri kepada Perjanjian Malaysia 1963 dan bukan lagi bersandar kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Barulah perlembagaan ini boleh kita gelar sebagai perlembagaan Malaysia. Kalau tidak, perlembagaan ini adalah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi itu sudah tidak betul. 51 tahun sudah kita ini. Dan itu masih lagi kita belum buat. Itu yang mengecewakan. Okey, mungkin saya nak tunggu di talian. Kita akan kembali kepada saudara Zainal sebentar lagi. Mungkin Dr. Jemri untuk melihat ke hadapan juga bagaimana mungkin konotasi tafsiran dalam perlembagaan, dalam artikel-artikel tertentu dalam perlembagaan dan sebagainya memang menjadi perdebatan. Tetapi apapun rohnya, kita ingin melihat bahawa apapun yang sudah disepahami dalam pembentukan Malaysia pada 1963 itu sudah kita laksanakan dan mungkin menambah baik dan mungkin polisi-polisi tertentu yang mungkin relevan pada pembentukan Malaysia pada 1963, tetapi pada kita meraihkan 2014 ini mungkin ada ruang-ruang yang boleh kita lihat boleh diperbaiki ataupun kita ubah dan sebagainya. Dr. Jemri? Ya. Ini soal ini berbabitkan soal Perjanjian 2018 perkara yang sebenarnya bagi setengah-setengah orang patutlah dikekalkan. Bagi orang dan setengah-setengah orang di Sabah, Sarawak ini patut dikekalkan kerana ini menjadi hak mereka. Dan ini disebutkan dalam perkara 16 dalam perjanjian itu. Tetapi bagi pihak lain pula, ini sudah tidak relevan lagi kerana hakikatnya perkara yang disebut dalam 18-20 perkara ini sudah dengan matuh dengan sendirinya apabila sudah dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia. Jadi kalau kita tinjau sejauh mana perkara yang telah dijanjikan, perlindungan yang telah dijanjikan dalam perkara 18-20 ini sudah tercapai. Memang sebahagian besar sudah tercapai. Walaupun setengah-setengah orang sepihak mengatakan terhakis. Tugas dan tanggungjawab pemimpin negeri dan pusat sesuai dengan sistem persekutuan ialah bagaimana untuk bergerak ke hadapan seperti yang sudah Haji sebut ini. Kelemahan-kelemahan itu perlu kita cari. Sebagai contohnya, jurang perbezaan antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, jurang antara bandar, luar bandar di Sarawak ini dari pos ini, yang telah disebutkan dari ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Ini yang menjadi tugas dan jawab kita. Dan tugas ini
kita tidak harus menyalahkan ini kesalahan, tujukan jari itu pada pemimpin atau kerajaan persekutuan saja. Kalau betul lah apa yang diuar-uarkan di Sarawak, kritikan-kritikan lepakan, saya fikir jari itu juga harus ditujukan kepada kerajaan pemimpin di Sabah Sarawak. Yeah. Apa yang telah mereka lakukan selama ini? Apakah yang telah dilakukan oleh ahli parlimen dari Sabah Sarawak? Adakah mereka bersuara dengan cukup kuat? Dan sesudah 2013, pilihan raya ke-13 yang lalu, saya fikir kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri telah begitu ikhlas dan tulus dengan melantik sekitar 20 lebih orang dari Sabah Sarawak. Dan ini saya fikir mereka ini bukan saja harus memainkan peranan untuk menggerakkan Sabah dan Sarawak, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana untuk menyatukan Malaysia ini, menggerakkan seluruh Malaysia ini ke hadapan. Okey, Dr. Jenri, kita minta tunggu di talian. Kita akan rehat yang kedua. Selepas ini saya nak tanya orang muda, Saudara Amir, tentang itu dan juga bagaimana integrasi antara orang muda itu boleh kita perhebatkan dalam konteks pembentukan ataupun federalisme Malaysia ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Selamat Hari Malaysia, sambutan Hari Malaysia yang ke-51. Saudara Amir, kadang-kadang kita terlepas pandang cara kita berinteraksi itu, retoriknya apabila kita bercerita tentang perpaduan dalam konteks yang agak rasmi. Tetapi sebenarnya bila anak muda itu, saya rasa lebih luas dalam konteks kita bercakap tentang interaksi, perpaduan dan juga menghormati antara satu sama lain. Dari aspek anak muda hari ini, mereka banyak kelebihan berbanding Dr. Jenri, Saudara Zainal dan diri saya sendiri, Saudara Amir. Dari segi kemudahan ni, terutama kita tengok daripada penerbangan. Sekarang dulu kita ada Malaysia Airlines saja. So sekarang kita dah ada Malindo, dah ada AirAsia, dah ada Maswing. So dia punya akses ke kawasan-kawasan yang remote ni, dia lebih terbuka. Dan media sosial tu juga sebagai penghubung antara kita dulu jauh, butuh surat saja. So bila dah ada media sosial ni, everything is online. So bila online, semua maklumat tu dapat disampaikan dengan cara cepat, efektif. Cuma kita sebagai anak muda lah contoh kan, kena pandai untuk digest maklumat tu. Ada tak anak muda kita ada comfort zone? Terutamanya apabila kita orang Sarawak ini, kita berkumpul dengan orang Sarawak saja apabila datang Semenanjung. Ya, kita cari makanan kita sahaja. Kalau boleh tak nak makanan nasi kandar ke. Itu memang saya tidak nafikan. Memang ada. Itu kebiasaan normal kan. Kita suka sama kita kan. Permulaan tu permulaan saja. So apabila dia sudah orang kata bergaul dengan orang lain, dengan orang Sabah, orang Sarawak, orang Semenanjung, tak kisah macam any part of Malaysia lah kan. Dia integrasi itu akan wujud dan rasa apa? Orang kata tembok tu lah kan. Tembok tu akan runtuh. Tapi yang paling penting ditekankan kat sini adalah hormat menghormati. Okey, tentang itu Dr. Jenri, itu kita meraihkan anak muda, tetapi anak muda juga apabila kita bercerita tentang pembentukan dan juga semangat federalisme Malaysia, kita perlu melihat ke belakang, menoleh ke belakang sebentar dari sudut sejarah, dan sejarah itu penting supaya apa juga yang diungkapkan, dinukilkan ataupun dicetuskan di media sosial, mereka tidak terpengaruh, mereka melihat fakta, mereka melihat sejarah, barulah mereka sama ada menyokong, ada di atas pagar ataupun sebaliknya. Dr. Jenri. Dr. Jenri? Ya. Pandangan Dr. Jenri tentang itu supaya anak muda berhenti sejenak untuk melihat sejarah itu. Pentingnya kita mengenali sejarah bagaimana pembentukan negara kita Malaysia ini. Memang sejarah ini penting. Bagi saya sejarah ini sama seperti cermin belakang kereta. Ya. Ketika kita memandu kereta itu di atas landasan yang begitu indah, sekali-kala kita waktu memandu kita harus melihat belakang apa yang telah kita tinggalkan bagi memungkinkan kita bergerak di atas landasan yang betul. Jadi untuk itu anak muda ini bukan saja ikut apa yang ada dalam Facebook, dalam alam maya dan sebagainya. Harus betul-betul memahami maksud kemerdekaan itu dengan baca buku sejarah yang wibawa. Jadi mereka tidak harus mudah terpengaruh oleh sentimen yang dijajakan dalam alam maya, kena saya dapati berdasarkan pengamatan dan jejakan saya begitu berbahaya. Nombor dua, saya fikir anak muda juga harus faham tentang
tentang akta-akta tertentu, khususnya akta hasutan ini. Apakah kesan implikasinya apabila mereka melontarkan idea-idea atau kenyataan-kenyataan yang tidak berasas. Jadi pemahaman dari kedua-dua segi ini, pemahaman di sejarah, pemahaman dari segi akta hasutan terutamanya amat penting. Selain pada mereka perlu beretika ketika menulis dan melontarkan pandangan, bukan melemparkan suatu pandangan yang tidak beretika, tidak bertanggungjawab yang boleh merosakkan kemantapan, keharmonian hubungan Malaysia ini sebagai sebuah negara idaman kita. Ya, Haji. Okey, tentang antara polisi-polisi yang sering dipertikaikan, saya rasa ketinggalan zaman ataupun tidak sesuai lagi pada ketika ini tetapi masih relevan dan masih dilaksanakan seperti kabotaj polisi misalnya yang menyebabkan kos hidup di Sabah Sarawak berbeza dengan di Semenanjung Malaysia, menyebabkan lebih tinggi misalnya, dan barang-barang runcit dan barang-barang yang diimport dari Semenanjung mengakibatkan ataupun kapal-kapal yang mesti berdaftar di Pelabuhan Kelang barulah boleh dimasukkan ke Kuching, begitu juga ke Sandakan dan Kota Kinabalu. Jadi mungkin ini juga antara ruang yang perlu kita lihat. Pastinya ada relevan untuk dikekalkan kabotaj polisi ini, tetapi bagaimana Dr. Jenri? Ya, betul. Tidak dapat dinafikan bahawa kos sara hidup di Sabah Sarawak itu begitu tinggi. Harga barang-barang ini begitu mahal, khususnya di luar bandar. Minyak, barang-barang makanan di luar bandar itu di hulu-hulu itu tinggi, dan ini menjadi rungutan kekecewaan kepada mereka di Sabah Sarawak ini di luar bandar. Bagaimana mereka dapat hidup dalam keadaan yang demikian dengan dibelenggu dengan kos sara hidup yang begitu tinggi. Jadi memang sudah sampai waktunya untuk para pemimpin dan menteri terbabit untuk memikirkan bagaimana untuk memastikan harga barang-barang di Sarawak Sabah khusus di luar bandar ini dapat diturunkan ataupun tidak naik begitu mendadak. Kerana ini menghimpitkan mereka dan kemudiannya boleh menimbulkan pelbagai masalah dari segi sosial dan sebagainya. Dan seterusnya mereka juga menyalahkan kerajaan kerana dikatakan tidak begitu prihatin terhadap kebajikan mereka, walhal kerajaan telah memberi perhatian begitu berat terhadap nasib mereka di luar bandar sebenarnya. Okey. Terima kasih Dr. Jenri atas pandangan yang diberikan. Itu tadi Dr. Jenri Amir, Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan juga Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, dan juga di talian tadi kita bersama saudara Zainal Ajmain, Fellow Penyelidik Utama Fakulti Seni Kemanusiaan dan juga Warisan UMS. Dan terima kasih saudara Amir, dan terus belajar, dan kita mengharapkan dapat kembali semula, mungkin membuka firma interior design di Kuching kalau diberi peluang dan ada rezekinya. Dan pastinya saya dengar tadi nak jadi usahawan, pastinya ini sebagai satu peluang untuk menambah bakti semula di Sarawak. Dan terima kasih kepada anda. Terus bersama kami di Esok Awani, kami akan memberikan liputan terkini tentang sambutan Hari Malaysia dan sebagainya. Kita akan terus bersama dalam analisis Awani pada esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.